Astagfirullah. Mari depan sikit. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan dan peluang pada kita untuk sama-sama kita dalam kuliah duha pada pagi ini. Pada pagi ini penaja kita ialah Zainul Sulaiman untuk anak anda Daniel Muhammad Ali dan Syaza Muhammad Ali. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati mereka, didekatkan mereka dengan syurga, dijauhkan daripada neraka, diangkat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang diketengahkan pada kita ialah bila nanti mak pergi, sentiasa jaga diri, sentiasa ada Allah dan Rasul di hati. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, setiap ibu dan ayah anak-anak ialah permata dan nikmat yang sangat bernilai dan berharga. Di sana para ulama menyebut al-auladu ni'matun la ya'lamu qimataha illa man faqadaha. Anak-anak ialah nikmat. Tidak mengetahui nikmat seseorang anak melainkan siapa yang kehilangan anak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Anak-anak ialah permata berharga kepada kita semua. Seandainya daripada kecil kita mendidik dan mereka membesar dengan didikan kita, maka itulah modal yang kita bakal bawa balik berjumpa dengan Allah di hari akhirat esok. Sebab anak-anak ini seperti mana disebut oleh para ahli ulama, man syaba ala syai' syaba alaih. Sesiapa yang membesar dengan sesuatu, maka dengan sesuatu itulah ia membesar. Dia hidup dalam kelompok keluarga yang macam mana, didikan berlaku melalui melihat tingkah laku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tingkah laku yang ditunjuk oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh tarik tak tingkap pada pintu tu. Ni pintu ni, ni grey. Tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tingkah laku yang ditunjuk oleh ibu dan ayah itu baik, maka anak-anak melihat hari-hari, maka dengan itulah mereka hidup membesar menjadi baik. Kalau yang dilihat ialah contoh teladan yang buruk, maka membesar esok pun mereka akan membesar dengan tingkah laku yang mereka lihat hari-hari yang ditunjuk oleh ibu dan ayah. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh, seorang mak ni dia petang-petang dia lepak di depan rumah, ada pangking, duduk 5-6 orang, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cari kutu. Kawan ni cari kutu kawan ni, dia cari kutu kawan tu, cari kutu kawan tu. Anak-anak ni mainlah duduk atas pangking tu melepak sekali, lepas tu pergi main apa semua. Jadi itulah yang ditunjuk oleh ibu, oleh mak. Lepas tu bukan setakat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam duduk-duduk tu mengata orang pula, kata orang tu, kata orang ni, mengumpat orang tu, mengumpat orang. Jadi anak tu esok bila mana dia membesar, kalau dia anak perempuan, dia tiru mak dia macam tu pula. Jadi semua tu akan disimpan dalam memori dia, mak aku macam ni. Lihat, itulah yang lebih kuat diingat daripada perkataan yang diungkapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seseorang dia melihat mak dia waktu-waktu macam ni, mak dia duduk dalam sokong mayang sunat duha, hari-hari mak dia buat, tersimpan dalam memori dia, mak dia ialah orang yang kuat beribadah. Mak dia hari-hari, setiap hari Jumaat, mak dia tak akan tinggal baca suratul Kahfi. Macam mana mak dia mesti baca, tersimpan dalam memori dia, mak dia begini. Kalau Allah pilih seseorang anak itu untuk jadi baik, maka yang dilihatnya yang baik itu ditiru dia. Mungkin tak semua orang anak boleh ikut, tapi mungkin seorang anak boleh tiru, boleh ikut. Maka yang ikut kita tu lah permata kita. Kalau tak ikut kita yang beragama ni, kuat agama, dia tak ikut kita. Jadi hatulah yang kita minta Allah jauhkan di dalam hidup kita. Kalau kita nak anak-anak jadi anak-anak yang baik, yang pertama kena minta, yang kedua kena bentuk. Seperti mana yang Allah ajak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong beri kepada kami isteri-isteri kami, anak-anak kami jadi penejuk mata hati kami. Itu kena minta.
Doa tu kena dah jadi doa wajib, sekalipun tak kahwin lagi pun minta daripada awal lagi. Esok kalau kita berkahwin, anak-anak kita, isteri kita jadi penejuk mata hati kita. 2-3 hari lepas kita dengar peristiwa satu orang penagih dadah membunuh semua ahli keluarga dia sebab tak nak dapat dadah. Dulu ada satu cerita pernah berlaku di belah kampung saya, di kampung. Budak ni berdagih dadah. Tak mana mak dia simpan duit, semua dia tahu. Dia cari jumpa. Mungkin dia ada scanner dalam diri dia. Dia boleh cari duit mak dia jumpa. Akhirnya mak dia tak tahu nak taruh tak mana duit, nak simpan tak mana duit, semua dia tahu. Akhirnya mak dia simpan duit dalam sanggui. Mak dia dalam sanggui, simpan dalam sanggui. Tak ada semua. Dia main tidur atas riba mak, dia boleh gagal sanggui mak anak mak dia ambil duit. Jadi ni kalau dah tidak jadi penejuk mata hati. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita nak anak-anak menjadi penejuk mata hati kita, pertama kena minta dengan doa tadi, yang kedua kena bentuk menjadi anak-anak yang jadi penejuk mata hati. Kita tengok orang tua-tua, bila dia marah ke anak dia nak jawab, dia kata jawab. Anak dia berhenti tak jawab. Sampai berkali-kali bila mak marah, ayah kan marah, ada Sayyidina Muhammad. Dia nak bela lah diri dia budak-budak. Jawab. Berarti tak ada jawapan. Betul ke hang, salah ke hang, tak ada jawapan. Pasal dia pembentukan. Dan ibu ayah ni mesti jauh ke hadapan. Bukan sekadar 10 kali langkah ke hadapan, beratus kali langkah ke hadapan. Lebih baik, lebih maju daripada anak-anak. Sebab anak-anak nak ikut yang mereka tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pernah berlaku dalam masyarakat. Ayah ni dia tak bagi anak-anak mokok, tapi dia mokok. Satu hari dia tengok anak dia mokok di pekan. Tak apa, dia terbalik lagi ke dah. Selagi anak dia balik, dia rembas dengan tali pinggang. Betul tak didikan macam tu? Tak betul. Dia perkataan dan tingkah laku lebih mudah diikut tingkah laku. Kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayah pesan ni dengan siapa mokok lah, kita jangan mokok tau. Dia mokok, anak nak pakai hak dia kata ke hak dia buat? Hak dia buat. Dia pun confused, nak ingat hak kata ataupun nak ikut hak buat. Berat lagi yang buat tu, berat lagi, lebih mudah lagi diikut. Hak kata tu masuk dengan kanan, kuat tengah kiri, macam tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak berjaya. Ada pula anak-anak jadi kawan ayah betul. Ayah nak rokok, cucu rokok. Tak ada rokok ayah cucu rokok pula, tak ada dia pula. Gagal, tak berjaya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka anak-anak ialah permata berharga bagi orang tua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak permata berharga bagi orang tua. Bila mana kita mati esok, sallallahu Sayyidina Muhammad, kita sangat perlu doa orang hidup. Lebih-lebih lagi doa kita sallallahu Sayyidina Muhammad, lebih-lebih lagi doa daripada anak-anak kepada kita. Dan sudah pasti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, doa-doa itu sangat mustajab dan diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama sekali contohnya, bila mak ayah mati, Rasulullah SAW Muhammad, siapa kita nak suruh jadi imam kita? Imam mayang jenazah, mayang-mayang, anak-anak. Kena pesan dan simpan siap. Alung esok kalau ayah tak ada esok, kalau mak tak ada esok, ayah jadi, alung jadi imam tau. Ni pesan pada anak-anak kita yang kita hantar tahfiz. Ayah ni, mak ni yang hantar alung main tahfiz bukan apa. Esok nak suruh alung jadi imam, esok mak mati, ayah mati, esok tanam siap. Tutup guru kita pun, Musa Sayyidina Muhammad, kalau dia nak sembahyang mayat, dia tanya, ada anak tak? Kalau tutup guru kita kot ni, ada anak tak? Ada. Jadi imam boleh? Boleh tu. Jadi imam. Kalau anak tu biasa sembahyang mayat, dia boleh jadi imam. Kalau dia tak biasa, tak erti tu aku, tak apa. Pasal apa? Sebab doa anak tu lebih mustajab daripada orang lain. Pasal dia lebih hampir dengan mak dia dan ayah dia daripada orang lain. Sebab itu doa dia lagi mustajab daripada orang lain. Maka subhanallah, maka dalam kuliah pada pagi ini, satu orang dia pesan pada anak dia melalui kuliah ni. Ni luar biasa ni. Hamba Allah ni tajam majlis pada hari ini, masalah Sayyidina Muhammad untuk anak dia dengar. Anak dia ialah Daniel Muhammad Ali dan Syaza Muhammad Ali. Dengar ni. Bila nanti mak pergi, sentiasa jaga diri, sentiasa ada Allah dan Rasul di hati. Maknanya mungkin ada nak kata tu zakat mak lah boleh kata, tapi dia bagi kepada saya untuk cakap ke anak dia, Salah Sayyidina Muhammad. Dan satu Malaysia tumpang pesanan mak ni untuk anak ni. Yang pertama, jaga diri. Kadang-kadang orang salah faham jaga diri. Jaga diri tu bagi sihat, bagi badan sadu, bagi gemuk. Tak nampak Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Salah Sayyidina Muhammad. Contohnya Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad, jangan salah faham. Jaga diri yang paling utama, jaga diri daripada kemurkaan Allah. Mana selamatkan diri daripada api neraka. Sebab pesan daripada Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maksudnya hari ini selagi mak ada, ayah ada, Sahabat Sayyidina Muhammad, ayah pesan, mak pesan, jangan buat ni, jaga-jaga. Tapi bila mana kami tak ada esok, hampa pandai-pandailah jaga diri. Jangan terkait dalam situasi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menggelincirkan kaki ke dalam neraka. Auzubillah min dzalik. Jaga diri. Ada satu orang dia nak mati, tua si ayah ni. Dia pesan pada anak dia, esok nanti ayah tak ada, makan sedap-sedap. Sedap selama. Ya ayah. Tidur sedap-sedap. Ya ayah. Nikah sedap-sedap. Baik ayah. Bila ayah dah mati, dia teringat pesan ayah, makan sedap-sedap, tidur sedap-sedap, nikah sedap-sedap. Sebenarnya ayah dia tu berpesan dengan hikmah, tapi oleh kerana anak ni tak faham, dia faham zahir je, tak tengok di sebaliknya, akhirnya ayah tinggal duit, dia kira makan sedap-sedap, ayam bakar, nasi biryani, nasi kandang, semua sedap-sedap. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu tidur daripada pagi sampai tengah hari, makin semayang, tidur pula, semayang, tidur pula.
Lepas tu dia kena duk menikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata tak sedap pun. Salah Sayyidina Muhammad. Tak sedap pun. Makan sedap-sedap. Dah makan sedap, makan sedap. Lama-lama rasa biasa je, tak sedap pun. Dah hari makan nasi berani, tak sedap dah. Hari makan nasi Arab, tak sedap dah. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau semata-mata makan satu mata, dua tiga mata, hak tu ya, pusing hak tu ya, tak sedap dah. Tidur sangat, lepas tidur, nak sedap ke? Tak sedap juga. Sampai neck jadi mayau ni, pelik jadi, botak jadi penin. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, sama juga menikah pun. Akhirnya jumpa Tok Guru nak tanya, pasal apa yang saya pesan macam hari tu? Tapi pelik kata budak ni, masalah Sayyidina Muhammad, ayah pesan macam tu. Kata Tok Guru, hang salah faham. Makan sedap-sedap ni hang nak tahu tak? Makan sedap-sedap tu macam mana? Hang kena kerja, ni hang kira makan. Hang kena pergi kerja, hang kena teruk kerja sampai hang letih, lapak, waktu tu hang makan macam mana? Faham tak? Kadang-kadang makanan tu simple ya, biasa aja, tapi bila lapak makan tambah. Oh, macam tu Tok Guru tu. Macam tu lah. Tu bila hang kerja teruk, Salah Sayyidina Muhammad, hang letih, hang tidur, hang rasa macam mana? Tidur tu sedap. Oh, Tok Guru macam tu, Tok Guru tu. Tu nikah ni Salah Sayyidina, hampirlah cari rezeki sampai kena tinggal bini. Salah Pino, mana-mana halal Pino. Balik mai bini, walaupun bini tu, tapi lama tak jumpa, baru sedap. Ni orang tak kahwin tak faham, pasal cerita kat depan lah. Salah Sayyidina Muhammad. Faham tak? Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya tu dia panggil nikmat. Jadi subhanallah, ala Sayyidina Muhammad. Maka jadi anak-anak ni bila mana dia berdoa kepada mak ayah dalam kubur esok, itulah manfaat buat kita. Tu dia panggil permata kita. Ada satu orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu orang dia ni jalan-jalan atas kubur, jalan-jalan tepi kubur, tiba-tiba berjalan-jalan mengantuk. Bila mengantuk sangat ni, langkah tak boleh piah, melainkan berhenti di kubur, tak apalah, hilang, lena. Waktu tu dia mimpi orang dalam kubur bangkit daripada kubur, keluar daripada kubur, mengutip benda-benda atas kubur. Dalam ramai-ramai hak mengutip, dia tengok satu orang tua. Dia duduk saja, dia tengok orang mengutip, dia tak kutip apa pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia pergi kat orang tua, dia tanya, pakcik pasal apa tik? Dia kutip apa pakcik? Pakcik tak kutip? Kata orang tua tu, mereka duk kutip yang orang duk hantar kat mereka. Hadiah, Fatihah, Al-Quran, yang orang hantar kat mereka. Pakcik? Oh, pakcik tak payah kutip dah, pakcik kaya dah. Pakcik yang hantar kat pakcik hari-hari anak pakcik. Dia hafal Quran 30 juzuk. Hari-hari dia baca Quran, dia khatam Al-Quran 30 juzuk, dia hantar kat pakcik. Mana ada orang macam pakcik? Pakcik kaya dah. Anak pakcik duk atas muka dunia tu, dia duk berniaga, jual makan-makan. Tak ada orang main beli, dia baca Quran. Dia mengulang Quran sampai habis 30 juzuk, dia hantar kat pakcik. Jaga-jaga tu, esoknya dia pergi tengok dia market, betul rasa budak dia baca Quran. Dia ada orang datang beli, dia jual, tak ada orang beli, dia baca Quran. 30 juzuk habis sekali, dia khatam, dia hantar ke ayah dia pahala. Kata orang ni betul semualah, orang tua tu ada anak macam ni. Salah Sayyidina Muhammad. Lama lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mimpi pula. Mimpi tengok orang duk ngutip-ngutip atas kubur.
Dia cari pakcik tu, tengok-tengok pakcik tu kutip juga. Pakcik kutip hari ni? Kutip dah lah, anak tak ada dah, anak mati dah baru ni. Akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad siang esok dia pi ke market, sallallahu alaihi wasallam Muhammad tengok ruang niaga budak tu dah kosong. Mana pi budak ni? Orang kata mati dah. Itulah anak. Jadi mak ni pesan jaga diri. Mana jaga diri daripada kemurkaan Allah. Macam mana nak jaga diri daripada kemurkaan Allah? Allah di hati, Rasul di hati. Maknanya apa? Maknanya ajaran Allah dan Rasulullah itu berbekas dalam hati. Maka selamatlah anak itu daripada kemurkaan Allah, dan semua kebaikan-kebaikan yang ditanam oleh ayah, ditanam oleh seorang ibu, dan anak itu membesar dalam didikan itu, maka itulah jadi modal kita semua dalam kubur esok. Hebat dan azimnya yang dikatakan rahmat Tuhan. Jahat anak hak tu tak diwariskan ataupun menyebabkan ibu dan ayah diseksa dalam kubur, tapi baik yang dibuat oleh anak semua disampaikan kepada ayah dan ibu dalam kubur. Wala taziru waziratun ukhra. Seorang tu tidak menanggung dosa orang lain. Anak buat dosa tak sampai kepada mak ayah, tapi kalau anak buat baik sampai pada mak ayah. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka subhanallah, marilah kita mendoakan anak-anak yang ditinggalkan pesan oleh ibu dia ni menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Jadi seperti itu juga kita harapkan anak-anak kita Allah bagi jadi anak-anak yang soleh, juga anak-anak yang solehah. Dan siapa-siapa yang masih berpeluang untuk dapat anak, maka doakan anak 3 perkara. Yang pertama, doakan agama dia. Yang kedua, doakan ilmu dia. Yang ketiga, doakan kecerdikan dia. Pertama, doa agama dia. Yang kedua, doa ilmu dia. Yang kedua, doa akal dia. Kalau 3 perkara ni ada pada satu orang anak, maka kita mendapat permata yang sangat berharga. Kalau saya terus spesifik terus, Allah Tuhanku, jadikanlah anak-anakku hari ni kena tambah cucu-cucuku anak-anak yang soleh dan solehah. Tu agama. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh solehah. Ulama, buh terus ulama. Daripada ilmu tu terus kita buh terus ulama. Lagi cerdik. Akal tu mana cerdik? Ya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka itulah yang kita harapkan kepada zuriat kita yang akan datang. Kalau nak dia baik, kalau nak anak-anak baik, jadi baik. Contoh orang yang merosakkan keturunan dia macam mana? Waktu remaja ni main cinta. Kalau main cinta dengan suami tak apa, tu siapa-siapa tu cinta tu, WhatsApp cinta, duk hantar. Dia sebenarnya dia sedang membentuk zuriat dia yang buruk. Macam orang buat jahat juga. Orang buat jahat ni, orang buat maksiat, dia sedang mempersiapkan kelengkapan untuk menyiksa dia di akhirat esok. Faham tak pasal macam tu? Orang buat dosa jahat ni, dia sedang mempersiapkan peralatan untuk menyiksa dia di akhirat esok. Orang yang buat benda yang haram waktu muda, dia sedang merosakkan keturunan dia tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Esok ni kalau dia apa-apa dekat anak dia esok, dia kena ingat, aku hari tu aku macam ni. Tuhan balas balik. Kita ni kalau
kita solehah ketika remaja, kita sedang bentuk zuriat kita yang akan datang. Kalau kita nak anak kita jadi ulama, kita mesti orang yang berilmu. Sekalipun kita tak ulama pun, tapi ayah mak tu orang suka mengaji. Kalau kita nak anak-anak kita jadi ahli ibadat, kita sendiri kena kuat ibadat. Kalau kita hanya angan-angan, mengimpikan, tak cukup dan tak memadai. Dia mesti mempraktikkan dalam kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, in aradta an tanzura ila diyanatil usrah fanzur ila auladiha. Salah Sayyidina Muhammad, kalau kamu nak tengok agama sesebuah keluarga, tengoklah anak-anaknya. Faham tak? Kamu nak tengok agama keluarga tu, kamu tengok anak-anak dia. Anak-anak itulah cermin agama keluarga tu. Anak-anak ialah rupa agama pada keluarga tu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Jadi nak bohong tak boleh lah. Anak-anak ialah rupa agama dalam diri kita. Kita bentuk macam tu jadi mereka. Jadi insya-Allah kita harap Allah sentiasa melihara keturunan kita daripada kejahatan dan maksiat. Tambah-tambah hari-hari depan yang sangat mencabar. Kalau kita tak didik mereka pada hari ini, masalah Sayyidina Muhammad, siapa nak didik anak-anak kita? Tak ada lah. Melainkan kitalah yang jadi pendidik kepada anak-anak dan zuriat kita yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita semua yang ada ni, ada mak ayah, kita hadiahkan Fatihah kepada mak dan ayah kita, insya-Allah. Moga-moga mereka yang masih ada ataupun yang telah meninggal seronok dengan hadiah yang kita hantar pada pagi ini. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.